kalau kita berjuang Islam, tak mana Islam yang kita nampak sebagai satu perjuangan? Tentu pada akidah. Betul tak betul? Saya bagi contoh. PAS pernah membangkitkan isu hudud. Betul tak betul? Isu hudud tu duduk tak mana? Dalam bab akidah. UMNO dia pernah kata, kalau siapa nak makan sup tangan, buatlah hudud di Malaysia. Betul tak betul? Betul. Di mana saya tahu betul? Saya ada proof, saya simpan buku yang ditulis pemimpin-pemimpin yang cakap tentang bab-bab ni. Tapi saya nak bangkit isu akidah. Apa dia? Kalau orang itu menentang hudud, rosak akidah dia. Rosak tak rosak? Rosak. Di sisi Ahlussunnah, rosak tak rosak dilihat dia saja bercakap kah, dia jahil kah, dia apa kah. Boleh tak bagi maaf? Boleh bagi maaf. Tapi yang saya nak bangkitkan, apabila kita lawan satu orang, kita lawan kerana dia tak setuju hudud. Tak setuju hudud tu bermakna dia tak setuju dengan akidah. Kenapa? Perjuangan kita adalah akidah. Baik, saya tanya, kalau menentang hudud itu boleh rosak akidah, menuduh isteri Nabi jalang, duk buat apa? Menuduh Aisyah itu perempuan jalang, hak tu duk buat apa? Yakin kata Ali lebih baik daripada Muhammad, itu duduk bab apa? Sama bumbung dia, bumbung akidah. Kenapa rosak akidah ni kita marah, rosak akidah ni kita terima? Masalah dia sama. Kalau kita nak kata keluar Islam, dua-dua keluar Islam. Kenapa hak ni kita boleh terima, hak ni kita tak boleh terima? Ini nama dia double meaning. Cakap tak betul. Tak boleh begitu. Menolak Islam itu keluar Islam. Menuduh Abu Bakar kafir. Menuduh Osman kafir. Bahkan meyakini semua sahabat adalah kafir. 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Berapa orang aja yang betul iman dia? 4 orang aja. 4 orang inilah sahabat Nabi betul. 4 orang dan Ahlul Bait. Satu aja. Lain semua kafir, munafik, ahli neraka. Bapa penghuni neraka adalah Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq. Semua Syiah itulah akidahnya. Tapi taqiyahnya sangat tinggi. Kenapa ini kita tak kata rosak akidah, ini kita kata rosak akidah? Saya bukan mempertahankan orang yang mempermainkan hudud, tapi saya nak bagi tahu bab dia adalah bab yang sama. Bab yang sama. Bab yang sama. Kita dalam sunnah, semua Nabi ajak, semuanya adalah besar. Semuanya adalah besar. Tak ada yang kecil. Sampai janggut pun besar. Kita pernah dengar peristiwa mesyuarat MT, mesyuarat menteri-menteri dalam kerajaan, menteri-menteri buat di Langkawi. Saya dengar dengan telinga saya sendiri mesyuarat itu. Bila menteri, termasuk di dalamnya Datuk Syahidan Kasim yang disebut namanya, mempertikaikan janggut Nabi. Masa tu Tun kata, Nabi ini simpan janggut pasal tak ada pisau jilat. Apa you nak kata dengan statement ini? Statement ini boleh rosak akidah. Betul tak betul? Semua orang setuju. Satu orang kata saya tak mau pakai jubah. Dia kata tak mau pakai jubah dan dia sengak. Tak rosak akidah dia. Pasal jubah ini dia bukan sunnah kenabian. Dia pakaian orang Arab. Kalau kita pakai kerana cinta Nabi, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak pakai dan kita tak mau pakai, kita tidak dianggap menentang apa-apa. Sama dengan kain serban. Tetapi antara jubah, serban dan simpan janggut itu sunnahnya keluar daripada lidah Nabi. Jangan main-main. Jangan main-main. Itu kita setuju mempelekehkan sunnah Nabi. Tapi saya tak tahu Datuk Syahidan bertobat tak bertobat lagi, saya tak tahu. Kalau dia seorang ahli sunnah, dia kena istighfar banyak kepada Allah. Kerana dosa itu dosanya akbar di sisi ahli sunnah. Istihza' tidak boleh. Melawak tidak boleh. Bergurau senda pun tidak boleh dengan sunnah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah nak melawak, qad kafartum ba'da imanikum. Keluar kau jadi kafir setelah beriman. Bagaimana dengan Syiah? 10 Muharram
Depa keluar lembu, depa tikam lembu. Berapa kali saya cerita cara dia tikam. Cara dia tikam. Dia lari macam barbarian, lari. Pisau gerambik dia tu dia tikam daripada bau lembu, dia heret isi. Semua akan teriak tengok lembu tu mati. Lembu pula naqah, unta. Kenapa? Dia beretikat lembu yang dia bunuh itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana nak terima Syiah kalau itu akidah dia? Yusuf Qaradawi tak bersalaman dengan pemimpin Syiah. Apa kata Yusuf Qaradawi? Apa hujahku di hadapan Allah kalau aku salam tangan yang tangan itu telah menuduh jalangnya Aisyah? Apa kata pemimpin Syiah? Inilah ahli sunnah memulakan perpecahan. Qaradawi kata, hang tarik balik statement hang, baru aku salam dengan hang. Apa dia jawab kat Qaradawi? Dia kata, apa hujah aku di hadapan Allah kalau Allah tanya aku, pasal apa hang tak kata Aisyah jalang? Apa hujah aku? Macam mana nak terima Syiah? Sekarang mereka buat majlis Syiah. Walaupun kita tak setuju, saya di antara orang yang tak setuju dengan cara Jakim ni, dengan cara Jaiz ni. Jaiz ni dia selesai dengan tangkap. Tetapi sekurang-kurang dia tangkap itu adalah Syiah. Hari dia tangkap kita marah lah. Tapi sekurang-kurangnya penangkapan yang betul ialah Syiah. Dia tangkap betul-betul Syiah. Tapi ada wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat marah bila Syiah kena tangkap. Marah. Maki Jakim. Pasal apa? Kalau Kiai masuk gereja tu kita masih boleh sembang lah. Syiah kena tangkap, ada wakil rakyat maki. Pasal apa? Human rights, hak asasi manusia. Oh, jangan buat pasal. Tanya Ustaz Johari Wahab, dia ada pengalaman Syiah hugut dia macam mana? Syiah tembak Dr. Ehsan daripada Pakistan. Dia buah bom. Tentu kena dapatkan virus Syiah yang dibuat oleh Dr. Ehsan. Dia terjemah dalam bahasa Indonesia. Hebat dia lawan Syiah di Pakistan. Dia mengajak Syiah buat bom di bawah meja dia. Bom meletup, mati Dr. Ehsan. Dia meninggalkan buku dia, Virus Syiah. Tentu akan terkejut dengar macam mana dia hurai mazhab Syiah. Tak payah jauh, di Kelantan pun ada Maulana Asri Yusof. Boleh mengaji dengan dia. Yang saya kenal, yang pemangkin baru ini, Ustaz Samsudin Harun, sedang berbual dengan laptop dia tentang boleh tengok lah macam mana Syiah dia buat semua. Ustaz Johari kata saya, Ustaz, satu hari kita kena tunjuk kepada orang kita yang kata tahlil Syiah lagu mana, zikir Syiah lagu mana, semayang Syiah lagu mana, wuduk Syiah lagu mana, supaya orang kita tahu ini adalah Syiah. Tapi sekurang-kurang bila sebut nama Syiah, makcik-makcik semua kena tahu apa dia. Bila sebut nama Syiah, mereka menjalangkan Aisyah radhiyallahu anha. Kepala waras yang mana boleh terima pandangan ini? Pasal itu saya tidak bersetuju menyatakan bahawa UMNO itu lebih bahaya daripada Syiah. Saya tidak setuju. Walaupun perjuangan UMNO ni kita tak setuju, ada benda kita tak setuju, tapi menyatakan Syiah tu tak bahaya, UMNO tu bahaya, saya tidak setuju. Tak boleh setuju. Harakah, 2 kali Harakah keluar, ditulis oleh Ustaz Ghani Samsudin. Ghani Samsudin kata, di mana salahnya Syiah? Harakah, lidah rasmi berkeluar benda ni. Subhanallah, sangat menakutkan. Saya bukan kata Harakah tu tak betul, kolom itu yang tak betul. Hak menulis lah, tetapi kenapa bawa unsur dia? Ustaz Ghani Samsudin menulis imamiyah dalam Syiah, menulis kepimpinan menurut Syiah. Awak ahli sunnah ni dah tandus ke? Dulu kita bercakap tentang ahkamu sultaniyah, mana ada ahkamu sultaniyah Al-Mawardi? Kenapa tak ambil itu sebagai contoh? Mereka tulis dalam Harakah imamiyah, keimaman mengikut Syiah, kepimpinan mengikut Syiah, bahkan mengangkat siapa itu Khomeini. Hukumatul Islamiyah tulisan Khomeini, kita di Baghdad dapat percuma buku ni. Khomeini tulis dengan tangan dia. Apa kata Khomeini? Aku tolak Abu Bakar bukan dengan tangan, dengan kaki.
Nak kata apa? Nak kata apa? Bahaya besar, sangat besar. Bahaya Syiah sangat besar. Ustaz Zamihan Makzin, pegawai JAKIM, dia menterjemahkan buku Sahih Sifat Salat Nabi daripada Hasan Saqaf. Muqaddimah dia, dalam buku itu dia terjemah mungkin cara sedap ataupun tidak sedap. Dalam buku Hasan Saqaf menyatakan, kesemua hadis menyatakan aku tinggal kitab dan sunnah sebagai pedoman, kesemuanya tidak sahih. Yang sahihnya ialah aku tinggalkan kitab dan ahlul bait. Hasan Saqaf sebut macam tu dalam buku. Ustaz Zamihan boleh pertahan Hasan Saqaf. Pengaruh Syiah masuk di JAKIM. Nak kata apa? Oh, bahaya. Ya, sangat bahaya. Bukan saya bercakap mewakili parti. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kena mempertahankan. Kita duduk semayang tarawih ni, Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, Syiah kata laknatullah. Al-Khalifatul Thani Umar Al-Khattab, Syiah kata laknatullah. Habis-habis kita semayang tarawih, kita puji Abu Bakar, lepas tu kita buat tahlil macam Syiah. Apa tu? Apa tu? Paling dahsyat sekali bila saya bercakap Syiah, bukan Syiah serang saya, orang ni, orang mengaku ahli sunnah serang. Pocik, nalamnya pocik. Pocik, nalamnya pocik. Allahu Akbar. Satu mazhab yang kotor, satu mazhab yang jejek. Mazhab ini dipertahankan oleh orang. Saya teringat nasihat Qadi Ustaz Yub. Ustaz Yub pesan kat saya, Ustaz, jangan kata Syiah satu mazhab, katalah dia satu agama. Dia marah saya kata satu mazhab, pasal dia tak ada, tak apalah. Subhanallah, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Kita takbir semayang, Allahu Akbar semayang, rokok, tidak sampai di makam Nabi kita baca doa Allah. Ingat lagi Imam Masjid Madinah Syekh Jibrin, Saudi sanggup gantung jawatan imam dia kerana pegawai yang bawa pemimpin Iran masuk dalam makam Nabi, buka pintu makam Nabi masuk, pegawai polis tu nampak Syiah punya ulama ni ludah kepada Abu Bakar dan Osman. Dia habaq pada Syekh Abdullah Jibrin. Abdullah Jibrin baca khutbah, dia lanyak Syiah cukup-cukup. Demi Saudi nak menjaga hubungan Republik Saudi dengan Iran, gantung jawatan untuk imam ni. Begitulah peranan Syiah. Tahu apa kata Syiah? Syiah kata bumi Mekah dengan bumi Karbala satu hari berkelahi. Bumi Mekah, Allah, saya lupa, ada dalam cerita. Buku tu saya kata saya nak tunjuk, saya lupa. Yang ditulis oleh Muhammad Taufik Ali Yahya, seorang Syiah yang menterjemahkan buku tentang tahajud dan wirid solat pagi dan petang. Apa? Bumi Mekah dengan bumi Madinah ni, bumi Mekah dengan Karbala ni berkelahi. Mekah kata aku lebih baik pasal aku ada Kaabah. Bila bumi Mekah dengan Karbala ni berkelahi, tiba-tiba Allah kata pada bumi Mekah, Allah kata uskut, diam kamu, celaka kamu, Kaabah lah yang mencelakakan kamu. Karbala lebih baik daripada kamu, di sana ada darah kekasih aku. Tuan, bila kita nak berkawan dengan mereka, kena tahu akidah mereka. Mereka menyatakan celaka Kaabah. Pasal itu orang Syiah kata buat haji fardu kifayah. Satu orang Iran buat haji, semua tak payah pergi dah. Itulah bumi paling celaka. Bumi paling baik adalah Karbala. Pasal itu Karbala ada Kaabah Alijan. Dia bubuh kelambu tu sebiji macam kelambu di Mekah. Sebiji dia tawar. Subhanallah. Saya kena tunjuk kat tuan-tuan dengan laptop, tayang satu gambar baru tuan-tuan boleh tengok Syiah dengan Taipusuam ni serupa. Sangat serupa. Dia ambil pisau, kita potong sayang tu, anak dia baru umur 3 bulan, dia pukul macam tu, darah meleleh. Dia ambil, dia sapu muka, dia kata ini darah Hasan, darah Ali. Dan dia bagi VCD seorang satu. VCD tu ada kat saya.
Dalam filem tu dibuat dalam bahasa Arab, bagaimana kepala Ali disembelih, kepala Hasan disembelih dan ditendang seperti bola. Orang-orang sufi menyatakan siapa suka main bola, itu adalah kepala Hasan. Rupanya hadis itu hadis Syiah. Sampai hari ini orang-orang merajak sufi tak mau main bola. Pasal apa? Kepala Hasan. Rupanya hadis itu wujud pun tak ada. Itu dia lah. Sampai macam tu. Macam mana kata mereka tidak bahaya? Saya tidak kata fahaman-fahaman yang tidak bahaya. Bahaya. Tetap bahaya. Manusia ini ada kebaikan dan ada kelemahan. Tetapi Syiah ini, Allahu Akbar. Apa kata Imam Sunnah? Kalau dihitung kebaikan Syiah dalam dunia, katalah dia ada kebaikan. Kalau dihitung kebaikan Syiah ni dalam dunia, namun satu kejahatan dia tetap tidak boleh dimaafkan. Kalau Syiah ni buat baik, dia buat baik, katalah dia buat 1 juta kebaikan, tapi satu kesalahan, 1 juta kebaikan tetap tidak boleh kita lupakan. Kerana apa? Kerana satu kejahatan itu adalah menjalangkan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa boleh terima? Tuhan tidak boleh terima. Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Bukan lawak-lawak macam mazhab Karbala. Karbala. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan yang kata Karbala tu macam mana. Kita kena hati-hati. Jadi ambil ni photostat, original bagi balik. Jangan tak bagi, saya tak ada arah. Nanti dia tanya saya, hang duk kata kami kata ni ambil mana? Korang-korang saya boleh tunjuk ni hampa hantar kat raja, kat duli tuanku. Kena baca. Itulah Syiah.